Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat 17 Muharram 1445 bersamaan dengan 4 hari bulan 8 23, kita dapat menunaikan salatul subh, salatul fajri berjamaah. Imam kebanyakan masjid ikut SOP sunnahnya, iaitulah pagi Jumaat kita baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah sampai ke akhir, dan juga baca Hal Ata 'alal Insan sepatutnya juga sampai ke akhir. Namun begitu, ada sebahagian baca separuh, ada sebahagian baca semua. Ada yang mengatakan eloknya kita baca semualah. Cuma sebagaimana kata kaedah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalaulah kita kata tak larat nak baca semua, jangan tinggal semua. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil ilmu tilawatil Quran, ilmu baca Al-Quran, ilmu baca Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita bacalah dengan cara tartil dan juga surah-surah pilihan yang dianjurkan untuk kita amalkan, maka amalkanlah. Kerana beramal dengan sunnah Nabi menyatakan, menunjukkan kepada kita ni memang ahlu sunnah yang sejati. Apa amalan kita, apa yang kita lakukan, semuanya mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita dalam kitab 31 faedah bertadabbur dan juga membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya sudah jumpa terjemahannya dan kita telah beri kepada ahli-ahli majlis, grup majlis ilmu. Mudah-mudahan para jemaah pencinta ilmu sekalian boleh buka kitab ini dan ikut pengajian. Sambungan kita hari ini iaitu faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, para jemaah boleh tengok dalam kitab terjemahan faedah yang ke-8, muka surat 17, muka surat 17, dia tulis faedah ke-8. Faedah ke-8, tajuk dia pun nama seputar 31 faedah seputar tilawah dan tadabbur Quran. Kita kata jazahumullahu khaira, Allah Ta'ala lah bagi pahala banyak kepada para penterjemah dan menyebarkannya secara gratis. Tengok, dia tulis gratis, tidak diperjualkan. Orang yang nak ilmu, orang nak pahala, begitulah suasana keadaan. Jadi para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita. Kita sambung perbincangan kita dalam perkara yang ke-8, tilawatu kitabillah, membaca kitab Allah Al-Quran, hiya tijaratur rabihatu, iaitulah perniagaan yang sangat untung, yang tak akan rugi dan tak akan rusak, tak akan rugi, tak akan hilang. Fahiya min ajallit tijarati wa a'laha wa afdaliha. Inilah yang dikatakan perniagaan yang paling untung, yang paling baik, yang paling afdal. Kenapa? Kalau kita beli barang sekadar nak lepaskan kita punya kehendak dunia, beli kursi nak duduk,
beli katil nak tidur, beli pinggang nak makan, beli makanan nak makan. Tapi kita perniagaan kita ni at-tijaratu ma'allah, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, sudah pasti bayarannya yang sangat besar, iaitulah al-jannah, bayarannya syurga. Mana bayaran yang paling mahal? Mana bayaran yang lebih mahal daripada segala bayaran ini selain daripada jannah yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sebab perniagaan ini al-musilah ila ridallah, yang menyampaikan kita kepada redha, keredaan Allah Ta'ala, dan memasukkan kita ke dalam syurga, dan juga menyelamatkan kita dari neraka. Menyelamatkan kita dari neraka. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, apa lagi yang kita nak? Kita nak dua perkara. Yang pertama, masuk syurga. Yang kedua, lepas dari neraka. Teratas daripada semua itu, redha Rabbil Alamin, keredaan Allah Azza wa Jalla. Keredaan Allah Azza wa Jalla itu yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling baik. Jadi kita letak yang paling tinggi. Yang paling beruntung kita ni apabila kita dapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang tertinggi, yang teratas sekali. Apalagi kita nak lain daripada redha Allah. Maka para jemaah sekalian, dalam masalah ini Allah SWT telah sebut kepada kita ayatnya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok surah Fatir. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Kita ni alhamdulillah, ana sangat gembira bila tengok para jemaah kita ni, Masya Allah, tanda ayat, catat ayat, dan membuat catatan kepada apa yang kita tulis. Tapi alhamdulillah, Allah hantar bagi terjemahan, jadi kita fokuskan kepada pengajian, baca dia punya tu. Dalam surah Fatir ayat 29-30, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kita baca Quran, wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat. Dua, wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka nafkahkan harta yang mereka ada untuk jalan Allah. Sirran wa alaniyatan, secara rahsia, secara terang-terangan. Semua apa yang kita buat ini, yarjuna tijaratan lan tabur, kita mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum fadlih, Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan lagi dari limpah kurnianya. Banyak dalam syurga, banyak dalam syurga nanti perkara yang kita tak ada dalam kepala kita. Nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, buat kerjanya sikit tapi pahalanya banyak. Karena itu Allah kata wa yazidahum min fadlihi, Allah Ta'ala tambahkan nikmat, tambahkan ganjaran min fadlihi, dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha pemurah, yang maha rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Innahu ghafurun syakur, Allah Ta'ala maha pengampun dan sangat berterima kasih, syukur kepada hambanya yang taat, yang beriman, yang dengar kata, yang patuh kepada arahan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb,
Ya Allah, jadikan kami ni orang yang membaca Quran, orang yang jaga solat, orang yang banyak derma, banyak sedekah, orang yang sangat mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang perniagaan yang tak akan rugi, iaitulah perniagaan at-tijaratu ma'allah, berniaga kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berniaga dengan Allah tak akan rugi sampai bila-bila. Orang berniaga dengan makhluk, kadang-kadang orang beli, kadang-kadang orang tak beli. Tengok masalah suasana ekonomi. Jadi kita kata itulah perniagaan yang paling baik, at-tijaratu ma'allah, iaitulah kita berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, itu yang ke-8. Kita berpindah kepada al-faidatu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Faedah yang ke-9, min fadaili tilawatil Quran, min fadaili tilawatil Quran, salah satu daripada fadilat keutamaan baca Quran ialah kasratu annahu bihi taksurul hasanat, memperbanyakkan kebaikan. Jadi orang yang kita baca Quran, mana kita telah memperbanyakkan kebaikan, banyakkan aset, banyakkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil perbanyakkan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah beritahu kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa dia baca satu huruf je daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia, nak bagi pahala pada hamba dia. Betapa pemurahnya Allah nak bagi pahala kepada kita. Dia tak main surah, dia tak main ayat, dia main huruf. Subhanallah. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa dia baca satu huruf je daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, falahu bihi hasanatun, satu huruf dia dapat satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, setiap kebajikan tu diganda dengan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Maknanya kalau kita dah baca alif lam mim, 3 huruf. 3 huruf kali dengan 10 berapa? Berapa? Sudah jadi 30. Tuan-tuan yang duk mengaji tajwid, duk mengaji tarannu ni, kita baca Al-Fatihah aja ada berapa huruf dalam Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah hanya sudah berapa pahala kita dapat. Bagaimana kalau kita baca satu juzuk satu hari, seperti yang telah kita rancangkan dalam siri yang lepas. Ana mengatakan kita ni kena ada manajemen ibadat. Apa nama manajemen? Pengurusan dari sudut ibadat mesti ada perancangan yang rapi, yang tersusun, bahawa setiap hari kita mesti baca Quran. Timbul lagi soalan daripada akhwat kita, kan? Daripada akhwat kita, dia kata, Abu Anas, bagaimana dengan kami yang uzur? Bagaimana dengan kami yang dia panggil uzur syar'i? Puan hajah, adik-adik, anak-anak dari kalangan muslimat, jangan sedih. Andai kata anda istiqamah dengan baca Quran setiap hari, istiqamah dengan baca Quran setiap hari, satu juzuk. Saya letak yang target yang saya nak, satu juzuk paling kurang. Paling comel lah satu juzuk ni. Kalau kata setengah kan nampak tak sampai, kan lagi rendah tak? Bila mari waktu kita uzur, Allah Ta'ala akan tulis, Allah Ta'ala akan tulis untuk dia pahala yang berterusan. Walaupun dia uzur, waktu uzur itulah waktu kita ambil peluang nak kemaskan rumah, nak susun kain-kain yang sudah dibasuh 2-3, ada 2-3 bekas yang bertimbun.
kita selesaikan kerja rumah kita, tetapi pahala kita Masya Allah berterusan, sebab itulah rutin amalan yang kita buat sepanjang awal bulan sebelum kedatangan manik ataupun keuzuran syar'i yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada banati Adam, kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Nah, maaf, hadis tadi man qara harfan, hadis ini rawahu At-Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dosa-dosa dan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ni, dia tak kira besar, dia kira mikro. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarrah, besar mana zarah ni? Biji zarah, biji sawi kata orang. Besar atom, kecil. Itu sudah dikira berpahala. Yang lain dikira dosa. Dalam baca Quran dikira huruf, bukan kira surah. Allahu Akbar. Hamdan laka ya Rabb, maha suci engkau ya Rabbi, betapa luahnya nikmat dan anugerah yang engkau kurniakan kepada kami. Maka jadikan kami ni hamba-Mu yang bersyukur, yang sentiasa basah lidahnya dengan baca Quran, kalam Allah, yang sentiasa basah lidahnya dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Subhanallah, kata semua subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Kalau orang lain basah dengan lidah dia, mereka duk sebut tu sebut ni, projek sana sini, bongkar sana bongkar sini, maka kita mengatakan biarlah kita duduk dalam suasana yang aman damai. Kita tak mau kacau orang, dan kita harap orang juga tidak kacau kita. Boleh ke tak boleh? Kan? Kena boleh lah. Macam mana tak boleh pula? Siapa kata tak boleh? Sebab itulah saya keluar satu poster yang menarik, kan? Poster ni bagus untuk para jemaah sekalian. Kita kata apa dia poster yang kita keluar ni, iaitulah kita utamakanlah, sibukkanlah diri kita dengan mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, mencari keampunan Allah. Jangan duk sibuk, jangan duk peduli dengan orang-orang yang sedang sibuk memperkatakan itu dan ini, duduk bongkar sana bongkar sini. Biarlah kita bongkar keaiban diri kita sebelum kita dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Kita pun tak tahu nak gimana. Pada waktu itu para jemaah sekalian, barulah kita tahu di mana hujung jatuh, di mana tempat kita nak pergi, di mana tempat yang kita akan sepatutnya kita berada. Maka para jemaah sekalian, kita akan takut kepada Allah Azza wa Jalla apabila kita berada dalam suasana yang begitu gawat. Jadi buatlah persiapan yang baik. Sebab apa kita takut nanti kita Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tuhan kata, kamu akan datang bertemu dengan aku seorang diri, sebagaimana kamu keluar daripada perut emak-emakmu dulu seorang diri. Jadi kita nak berjalan seorang-seorang. Kalau bekal ada, alhamdulillah. Kalau bekal tak ada, apa yang kita nak buat? Para jemaah sekalian, itulah yang kita bimbang, yang kita takut, yang kita cemas dalam suasana yang begini gawat, dalam suasana yang menakutkan ini, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian. Baik, mari kita pindah kepada faedah yang ke-10. Min fadaili tilawatil Quran, di antara kelebihan baca Quran lagi, annal Quran yashfa'u liqari'ihi yaumal qiyamah. Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Apa memberi syafaat? Quran akan datang. Quran akan datang. Bagaimana? Allahu a'lam. Perkara-perkara gaib, perkara yang kita tidak tahu, para ulama ahlus sunnah mengatakan ma'alaina illa taslim. Tidak ada pilihan depan kita kecuali kita tunduk, akur, menerima apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, menerima apa yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Kita terima. Otak kita tak boleh masuk dalam kawasan al-umur al-ghaibiyat, dalam kawasan perkara-perkara yang gaib.
yang kita tidak tahu, yang kita tidak mampu nak berfikir, kecuali kita terima melalui riwayat yang sahih, dan kita mengatakan itulah faedah yang besar apabila kita duduk dalam suasana yang begitu baik. Maka bagaimana Quran? Tengok dalam hadis. Sebenarnya hadis ni rawahu Muslim, hadis yang sahih riwayat Muslim. Iqra'ul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dah ada dah terima nota tu, bukan nota namanya, faedah yang ke-10. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini datang pada hari kiamat akan memberi pertolongan, syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'u Zahrawaini, Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa Surat Al-Imran. Nabi namakan surah tertentu, dia panggil Zahrawaini, dua yang comel ni. Apa dia? Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surah ni dua surah yang cantik. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati. Dua surah ni datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani. Tengok, ghamamatani au ghayayatani, dia kata macam awan. Dua surah ini datang kepada kita macam awan. Macam mana awan? Dia kata ghamamatani au ghayayatani, bagaikan dua kelompok burung putih yang menaungi orang yang membacanya. Allahu Akbar. Ghayayatan au ghamayatani, bila datang mari macam burung putih atau macam awan. Yang penting duduk atas kita, menuduhkan kita. Au ka'annahuma firqan min tairin, sekumpulan burung macam awan atau sekumpulan burung. Firqan min tairin sawaf, nama jenis burung lah. Tuhajjani an ashabihima, mempertahankan orang yang membaca dan beramal dengan dua surah ini. Kita kata itu dua surah datang. Yang baca Quran sepenuhnya, sebuah Quran itu datang yang akan mempertahankan kita, memberi pertolongan kepada kita. Kita mengatakan alhamdulillah, Al-Quran menjadi hujah di akhirat, dan Quran juga menjadi hujah ketika kita berada dalam kubur. Ketika datangnya Munkar dengan Nakir, Munkar Nakir mari nak tanya dah, wama kita buka apa kitabmu? Kita bila kalau tak baca Quran, tergagak-gagak lah kita nak kata apa? Quran. Quran mu baca ke tak? Ada beli, habis simpan dalam almari, cave. Macam mana kita nak jawab? Kalau kita tak baca Quran, kita tak tadabbur Quran, kita tak memahami Quran, nak jawab macam mana? Allahu Akbar. Sebab itulah kita ni, kalau kita ada hujah, kita kena bawa hujah bagaimana nak mempertahankan kita, supaya para jemaah sekalian kita duduk di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang tenang, aman. Satu lagi hadis dalam masalah masih lagi yang ke-10. Hadis yang kedua ini juga rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi sebut, Nabi kata, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa datang duduk depan kita, Quran datang duduk depan kita. Allahu Akbar. Dua pemberi syafaat, penolong mari. Yaqulus siyam, puasa kata apa? Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar, aku larang dia, tak boleh guna nafsu dia pada siang hari. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, makanan terhidang kat depan tak boleh sentuh. Isteri yang disayangi, yang comel, loteng, molek, lawa kata orang, duduk depan tak boleh senyum je. Nak pergi gosok-gosok pun tak boleh. Puasa bagi tahu pada Allah Azza wa Jalla, aku larang dia daripada makan, daripada ikut menggunakan nafsu pada siang hari. Fasyafi'ni fi, ya Allah, jadikan berikanlah aku ni pertolongan pada dia. Jadi aku ni pertolongan kepada dia. Minta tolong lepaskan dia daripada api neraka. Banyakkanlah puasa tuan-tuan, banyakkan puasa kita. Jangan duduk malas. Puasa sunat.
Puasa Ramadan tu wajib, tak puasa hak ni cari penyakit. Wa yaqulul Quran, Quran pula bangkit. Mana'tuhu nauma bil lail, aku tegah dia tidur pada waktu malam, bangun tahajud. Fasyafi'ni fi, berilah aku, jadikanlah aku ni sebagai penolongnya. Adakah qala fayushaffa'ani, maka dua-duanya Quran, puasa dan Quran telah beri pertolongan kepada orang yang beramal dengan kedua-duanya. Kita kata alhamdulillah. Allahumma ja'alna minas sa'imin wal qa'imin, ya Allah jadikan kami ni orang yang berpuasa pada siang dan baca Quran pada siang dan malam. Siang dan malam. Timbul lagi soalan, kenapa dia kata mana'tul naum minat billail? Sebab biasanya bila dia kait dengan puasa tadi, masyarakat kita ni akan puasa pada siang, malamnya bertahajud. Tapi tak kisahlah. Kalau kata saya malam tak sempat, boleh baca sikit je Quran, kemudian mengantuk, esok nak kerja. Kita kata tuan dan puan, bacalah pada siang hari. Itulah doa kita. Warzuqni tilawatahu, kan kita baca doa. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna. Ya Allah, rezekikan kami dapat baca Quran pada waktu siang, pada waktu malam, mana-mana waktu yang kita boleh baca, dengan cara yang engkau redha kepada kami ya Rabbal Alamin. Itu doa kita. Jadi alhamdulillah. Kita berpindah pula kepada faedah yang ke-11. Min fadaili tilawatil Quran anna qari'al Quran al-mahir fihi ma'al malaikatil kiramil bararah. Ma'al malaikati al-kiramil bararah. Apa dia maksud dianya? Orang yang mahir baca Quran. Mana dia baca Quran lancar, kena molek tajwid, itu dia panggil al-mahir. Orang yang mahir baca Quran, yang lancar molek-molek. Mereka ini akan bersama dengan malaikat al-kiramil bararah, pencatat yang mulia lagi benar. Jadi orang yang mahir duduk dalam kumpulan malaikat kita, mana dalam majlis. Allahu Akbar. Habis saya yang tak mahir ni, lagu mana ustaz weh, sedihnya. Kita yang tak mahir baca Quran ni tergagak-gagak, letih nak habis, macam mana pula tu? Para jemaah sekalian, jangan bimbang. Baginda Nabi SAW tak akan biarkan semua golongan, yang pentingnya semua golongan orang yang orang yang rapat dengan Al-Quran semuanya mulia. Maka Nabi kata, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Allahu Akbar. Dan orang yang susah payah, you ta'tik baca Quran tak letih, nak habis satu juzuk 1 jam tak habis, slow sangat baca, macam sebahagian daripada kita lah. Minta maaf lah saya sebut, kita nak suruh nampak alam realiti kita ni. You ta'tik maknanya tergagak-gagak, terletih, nak dapat keluar makhraj huruf, apa jadi? Yang bersusah payah untuk mencarinya, untuk mempelajarinya, lahu ajran, dia boleh 2 pahala. Subhanallah, orang ni boleh 2 pahala. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Sebab apa dia boleh 2 pahala? Lesh, kenapa? Sebab apa dia boleh 2 pahala? Sebab pahala baca Quran, pahala susah nak habiskan bacaan. Allahu Akbar. Yang tak boleh pahalanya, yang tak boleh gapa-gapanya, hak tak mengaji Quran. Lancar pun tidak nak duduk dengan malaikat, tak lancar alaihi syak pun tidak, pakai tak ada kau satu. Ni bahasa orang kampung Kelantan, dia kata wasaja wal kering, tak ada gapo, saja semua, keringlah pahala dia tak ada, sebab dia tak masuk dalam qafilatul khair, qafilah orang yang baca Quran. Kita kata sangat rugi, sangat-sangatlah kerugian kita apabila kita kehilangan peluang, kehilangan fursah, kehilangan
pahala yang disediakan oleh Allah azza wa jalla kepada kita. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Mari kita ambil lagi yang ke-12 daripada min fadaili tilawatil Quran, kelebihan baca Quran lagi dan menghafal Al-Quran. Anna, siapa dia hafal Al-Quran, al-mutqinu, dia hafal dan dia mutqin, maknanya ingat betul-betul. Mutqin maknanya bukan al-habis, al-hafiz. Dalam dunia ni ada dua, minta maaf lah, anak-anak kita hafal Quran tu, ustaz-ustaz kita hafal Quran yang tak lancar, yang tak murajaah, itu dia panggil al-habis. Yang betul-betul hafal ingat dia panggil al-hafiz. Al-habis dengan al-hafiz dua perkara yang berbeza tu, jangan main-main. Al-habis maknanya dia habis dah baca Quran. Oh, kalau orang tanya, tak tunjuk CJ begini tayang. Oh, CJ hafizul Quran di Mahad Tahfiz sekian-sekian. Oh, bangga kita. Nah, Allah, mak ayah pun bangga lah. Dapatlah dia kata anak kita hafal Quran. Nah, tapi bila suruh jadi imam, duk ulang ke ayat tu je. Daripada dia duk Mahad Tahfiz sampai dia jadi ustaz tahfiz, duk ulang ayat yang sama. Kita kata naya. Sebab itulah saya gurau-gurau. Anak-anak kita jangan marah ya. Anak gurau kata kita ni ada dua, satu lagi dipanggil al-hafiz, satu lagi al-habis. Apa dia pula ustaz? Al-habis mana dia habis khatam Quran sekali dia hafal tu. Dia hafal di Mahad Tahfiz, dia akan hafal di mana ke, ikutlah di masjid ke di surau kan. Tapi dia tak murajaah, maka dia habislah sekali khatam, dapatlah siji hafalan, tapi dia tidak mutqin. Nak tengok sini. Anna hafizal Quran al-mutqin, orang yang hafal Quran yang mutqin. Apa nama mutqin? Yang dia punya bacaan tu mantap. Yarfa'u bihi darajatin fil jannah, Allah Ta'ala angkat darjat dia dalam syurga. Qala kama qala sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran pada hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Allahu akbar. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang ahli Quran. Ahli Quran mana? Orang yang hafal Quran, orang yang ingat Quran, orang yang mutqin dengan Al-Quran. Dikata apa? Bacalah. Iqra, baca. Wartaqi, naik darjat, naik lagi. Warattil, bacalah secara tartil, mana jangan baca laju-laju sebagaimana engkau baca tartil dalam dunia dulu. Fa inna manzilaka, Allahu akbar, inda akhiri ayatin taqra'uha, kerana kedudukanmu di syurga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Allahu akbar. Mana berapa ribu ayat yang kita duk baca tu, mana kita baca naik darjat sampai ke ayat yang 6,000 lebih, maka di sana darjat kita yang tinggi. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ya Allah jadikan kami ni ahli al-Quran, orang yang mutqin, orang yang baca Quran dengan itqan, dengan betul, dan orang yang dapat pahala baca Quran dengan yang begitu besar. Mudah-mudahan kita dapat pahala, dapat meraih sebanyak mungkin apa yang kita dapat ini, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Yang ke-13, orang yang baca Quran dan wa ta'allumhu, orang yang mengaji Quran. Dua-dua ni, kita anak murid kita belajar, kita pandai kita ajar orang, yang penting kita baca Quran. Khairum min kunuzid dunya, orang yang lebih baik daripada dia dapat meraih menguasai gedung-gedung dunia. Lebih baik lagi. Fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati. Kata di Uqbah, kami duk berkumpul di Suffah. Suffah ni macam bangsal gitu lah di belakang masjid Nabi, Suffah. Nabi pun tanya, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq. Siapa di kalangan kamu orang yang boleh pergi ke Buthan atau ke al-Aqiq? Buthan tu ada di sebelah atas Masjid Quba.
ataupun ke aqiq nak pergi ke masjid kiblatain, ke arah kiblat mana, ke arah apa dia panggil miqat, itu dia panggil aqiq. Fayati minhu binaqataini qauma wa ini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Mau bawa pergi ambil 2 ekor unta besar, 2 ekor unta besar dengan tak ada perkelahian, tak ada balas dengan siapa-siapa. Nak ke tidak? Nak. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu zalik. Dengan 2 ekor unta besar ni siapa tak nak? Kita anak unta, kita nak gidah tak? Qal afala yaghdu ahadukum. Dengar ni para jemaah. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kamu tidak berjalan pergi ke masjid? Faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillah. Dia pergi belajar ataupun dia baca 2 ayat daripada Al-Quran. Khairul lahu min naqataini. Lebih baik daripada dia dapat 2 ekor. Wasalazun, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un, 4 lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibili, demikianlah bilangan-bilangan ayat Quran, demikianlah bilangan ayat Quran, demikianlah bilangan unta yang kita dapat. Ya Rabbi, itu dia panggil betapa besarnya peluang dan ruang yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita para jemaah. Maka hadis ini rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Jadi para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sebab Allah Ta'ala jadikan kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran. Dan kita minta Allah Ta'ala jadikanlah, berilah peluang kepada kita untuk belajar Quran. Kepada anak-anak kita yang sudah hafal Quran, Allah Ta'ala mantapkan hafalan mereka. Berikanlah peluang kepada mereka sentiasa bermurajaah, sentiasa beramal, berpegang dengan Quran. Dan jangan lupa kita cari ilmu tambahan lagi dengan mempelajari tafsir Quran, dan kita tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik yang kita miliki di atas dunia ini, sebab tak ada lagi perkara yang lebih baik daripada kita dapat ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kita pada siri akan datang besok. Perkara kelebihan yang ke-14. Kelebihan yang ke-14 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana pesanan mesra kita, hari ni hari Jumaat, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Tambah lagi, lengkap ke 1 juzuk 1 hari. 1 juzuk 1 hari. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Macam mana tak boleh pula? Kita nak jadi Ahlul Quran, baca Quran pun tidak, faham Quran pun tidak, beramal dengan Quran tidak, habis apa Ahlul Qurannya? Kita ambil kita semua yang kita dapat kaitan dengan Quran, kita ambil. Bermula dengan baca, perbetulkan tajwid, masuk kelas kita mengaji tafsir Quran, kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh, orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, yang pada hari kiamatnya sangat istimewa. Kalaulah kita ni tak ada Al-Quran, nasaya kita terumbang ambing, tak tahu nak gimana. Apa yang kita ada di atas dunia ni, itulah yang kita milik, yang kita buat persiapan. Laqad ji'tumuna furada, kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kita keseorangan diri. Para jemaah sekalian, itulah harapan kita, itulah cita-cita kita. Orang lain duk kejar cita-cita keuntungan dunia, biarlah kita cita-cita kita keuntungan di akhirat. Sebab dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya langkah-langkah untuk kita berjalan menuju ke akhirat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.